Kisah lelaki rusa. Dahulu kala, hiduplah sepasang suami isteri kaya raya yang mempunyai seorang anak lelaki bernama Bobby. Dia sangat gemar memburu binatang, tetapi setelah memburunya, dia tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan mereka. Oleh sebab bapanya seorang yang kaya, Bobby membesar tanpa takut kepada sesiapa. Ambillah epal ini. Nah, mengapa Tuan Muda kamu memberikan ini kepada saya? Akan di atas kepalamu, pegang dengan kedua tanganmu, dan berdirilah diam. Jika tidak, aku tidak dapat menjamin keselamatanmu. Tuan Muda, adakah Tuan hendak memanah epal ini? Memang demikian. Mohon Tuan Muda, janganlah bertindak sebegini. Mengapa? Adakah engkau tidak mempercayaiku? Tetapi, Tidak perlu takut. Berdirilah diam sahaja. Aku akan mula memanah sekarang. Ya Tuhan, tolonglah hamba-Mu ini. Hamba masih hidup? Engkau sungguh kurang keberanian. Hanya dengan itu hampir sahaja engkau pengsan kerana ketakutan. Sebentar saya Bobby tiba. Anakku, adakah engkau menyusahkan hamba kita lagi? Tidak, ayahanda. Beta hanya menyuruhnya memegang sebiji epal sementara beta menguji panahan beta. Oh anakku yang dikasihi, mengapakah engkau berbuat demikian? Jika anak panahmu tersasar, nyawa hambamu itu boleh terancam. Tiada apa-apa, Bonda. Beta adalah pemanah yang paling tepat dan hebat. Memburu harus dikurangkan, kerana keluarga kita sudah cukup makanan. Tidak perlu engkau terus membunuh binatang. Benar itu, wahai anakku, kerana haiwan di hutan kita hampir habis. Beta tidak dapat berhenti, kerana inilah yang beta cintai lakukan. Sudah cukup, anak kita tidak mengendahkan kata kita. Mari kita kembali masuk ke dalam rumah. Baiklah. Seperti kehendak ayahanda dan Bonda. Bobby pun berjalan masuk ke dalam hutan dan bertemu dengan seorang pemburu lain bernama Pedro. Sudah lama berlalu, namun kemahiran panahanmu masih tidak meningkat. Kau juga tidak lebih baik. Aku hanya berasa tidak tenang kerana kehadiranmu. Jangan salahkan aku, itu memang salahmu sendiri. Adakah engkau berani merendahkan aku? Aku tidak merendahkanmu, aku hanya menyatakan kebenaran. Hahaha. Tunggu sahaja, suatu hari nanti engkau pasti kalah. Beta juga menantikan hari itu. Bobby meneruskan perjalanan lebih jauh ke dalam hutan. Lalu terlihat seekor rusa yang bersinar dengan cahaya emas. Ia adalah rusa ajaib. Oh, rusa apakah ini? Ia bersinar dengan cahaya emas. Tidak pernah dalam buruan beta terlihat hal sebegini. Sasaranku memang benar-benar tepat. Anakku, hamba takut hamba tidak lagi mampu menjaga dirimu. Dia mempunyai anak. Mengapa engkau membunuhku? Jika hamba mati, siapakah yang akan membesarkan anakku? Aku mengutukmu menjadi separuh manusia, separuh rusa, dan engkau wajib membesarkan anakku sehingga dewasa. Jika engkau meninggalkannya sebelum ia dewasa, engkau akan merasakan sakit, seolah-olah ditembusi anak panah. Beta tidak menerima ini. Pada saat itu, anak rusa berlari mendapatkan ibunya. Anakku, segalanya telah berakhir bagi diriku. Tidak, Ibu. Ibu tidak boleh meninggalkan daku. Mengapa aku menjadi rusa sebegini? Beta tidak dapat menerimanya. Pun melarikan diri daripada anak rusa itu. Aduh, mengapakah beta merasakan sakit ini? Adakah beta benar-benar harus menjaga anak rusa ini? Bobby kembali semula. Siapakah engkau? Aku tidak dapat memberitahumu bahwa akulah yang membunuh ibumu. Kini aku menjadi penjagamu, kerana ibumu telah tiada. Disebabkan sumpahan rusa betina itu, Bobby tidak boleh meninggalkan anak rusa tersebut. Dia harus membesarkannya hingga dewasa. Tinggallah di sini sementara aku mencari makanan. Jika engkau mengikutiku lalu kita bertemu harimau, engkau tidak akan sempat melarikan diri. Baiklah, hamba faham. Bobby pergi ke padang rumput yang penuh dengan rumput hijau lembut. Bagus, tempat ini sesuai. Rumputnya segar sekali. Bobby mula memotong rumput untuk anak rusa itu. Ketika sedang memotong, dia terdengar bunyi langkah menghampirinya. Sepertinya aku mendengar sesuatu datang ke arahku. Tiba-tiba, seekor harimau berlari ke arahnya. Ah, celaka! Seekor harimau sedang datang. Bobby berusaha melarikan diri daripada harimau itu.
Mujur aku berjaya melepaskan diri. Jadi beginilah perasaan rusa ketika dikejar harimau. Bobby kembali lagi untuk mengumpul rumput dan membawanya kepada anak rusa itu. Ini rumput untukmu, makanlah. Terima kasih. Kita harus lebih berhati-hati karena banyak harimau di hutan ini. Ibuku juga pernah berkata bahwa hutan kita penuh dengan binatang yang memburu kami sebagai makanan mereka. Jangan khawatir, aku akan melindungimu. Makanlah dan berehatlah. Aku tidak sepatutnya membunuh ibumu. Sementara itu, si kaya dan istrinya amat berduka cita kerana kehilangan anak mereka. Jangan bimbang, kita akan lakukan yang terbaik untuk mencari anak kita. Tetapi anak kita telah hilang selama berhari-hari tanpa sebarang kabar. Ku telah memerintahkan lebih ramai orang untuk mencari anak kita. Pasti mereka akan menemuinya. Hamba lelaki si kaya itu tiba. Tuan muda sering pergi berburu. Hamba telah mengutus orang untuk mencari, namun mereka masih belum menjumpainya. Ya Tuhan, kemanakah perginya anakku? Dengar perintah kami, segeralah hantar lebih ramai orang untuk mencari anak kita. Baik, Tuan. Sementara itu, Bobby merasa pilu. Aku amat merindui ayahanda dan bondaku. Tidak tahu betapa gusarnya mereka sekarang. Namun aku tidak dapat bertemu mereka dalam keadaan sebegini. Keadaanmu sama sepertiku, terpisah daripada keluarga dan orang yang paling aku cintai. Aku berjanji akan menjagamu sehingga engkau dewasa. Waktu fajar, Bobby pergi mencari makanan lagi untuk anak rusa itu. Secara kebetulan, dia bertemu Pedro, pemburu yang dahulu pernah berselisih dengannya. Apa, Pedro? Oh, engkau hilang agak lama dan kini engkau pun sudah menjadi rusa juga. Haha, mengapa engkau jadi begini? Kisahnya panjang. Aku tidak dapat ceritakan sekarang. Aku harus pergi. Berhenti, mengapa engkau hendak pergi begitu cepat? Apa yang engkau mahu lakukan kepadaku? Aku akan lakukan seperti mana pemburu sentiasa lakukan. Hahaha. Jangan, mohon jangan. Aku harus menjaga anak rusa ini. Aku hanya memanah rusa, bukan engkau. Tapi nyawanya terikat dengan nyawaku. Aku tidak peduli. Tidak, mohon jangan. Inilah pengajaran untukmu kerana pernah merendahkan aku. Dan ini belum berakhir. Bobby cuba melarikan diri, walaupun anak panah sudah melekat padanya. Aduh, luka anak panah ini sakitnya amat sangat. Dia menggunakan rumput untuk menutup luka itu, lalu membawa makanan kepada anak rusa itu. Ini rumput, makanlah. Mengapa engkau cedera sebegini? Orang pemburu memanahku, tetapi aku masih baik-baik sahaja. Aku mampu menahannya. Silakan terus makan rumput ini. Bobby mula merenung dirinya. Aku mengerti perasaan kehilangan ibu bapa, sama seperti anak rusa kehilangan ibunya. Aku tahu rasa takut apabila diserang harimau, dan rasa sakit ketika ditembak anak panah. Semua itu telah aku alami, dan sungguh sukar sekali. Masa berlalu, dan anak rusa itu pun membesar menjadi dewasa. Ada sesuatu yang ingin aku sampaikan, yang telah lama aku sembunyikan. Apakah itu? Tahukah engkau mengapa aku datang untuk menjagamu? Aku tidak tahu. Kerana akulah yang telah membunuh ibumu. Apa? Benarkah engkau berkata jujur? Itu adalah kebenaran. Aku telah membunuh ibumu, lalu aku terkena kutukan untuk menjadi rusa, dan dipaksa membesarkanmu hingga dewasa. Kini engkau sudah mampu hidup tanpaku, maka tibalah masanya aku beredar. Ku tidak percaya. Engkau berbohong. Ku tapi tidak boleh menyembunyikannya selamanya. Engkau mesti tahu. Tiba-tiba, seorang malaikat penjaga hutan muncul. Oh, malaikat? Bobby, engkau telah mengakui kesalahanmu dan bertanggung jawab atas perbuatanmu. Oleh itu, aku akan memberimu peluang untuk kembali menjadi manusia sepenuhnya. Oh, Bay, adakah itu benar-benar mungkin? Apakah yang harus aku lakukan? Ikutlah rama-rama ini. Ia akan membawamu ke sebuah tumbuhan ajaib yang dapat mengembalikanmu ke bentuk manusia. Namun ingatlah, ia hanya dapat membantumu sekali sahaja. Terima kasih malaikat kerana menolongku. Bobby mengikut rama-rama itu, tanpa menyedari bahawa Pedro melihatnya dan mengekori secara diam-diam. Aku telah lama mencarimu. Kali ini, aku akan membunuhmu. Engkau tidak akan terlepas lagi. Rama-rama itu membawanya ke tempat tumbuhan ajaib tersebut. Akhirnya aku telah sampai. Rama-rama, terima kasih kerana membimbingku. Jadi engkau mencari tumbuhan ini? Aku akan membunuhmu dan mengambilnya untuk diriku sendiri. Hahaha. Hati-hati ya, ada orang hendak memanahmu. Apa? Anak rusa? Tidak. Terimalah panah yang lain ini. Bobby, dipenuhi dengan amarah, segera menyerbu pemburu itu, lalu menghantam kepalanya ke batu. Bagaimana keadaanmu, sahabatku?
Aku khawatir nyawaku tidak akan bertahan. Tak, engkau tidak boleh mati. Aku mesti menyelamatkanmu. Selamat tinggal. Tidak. Anak rusa, jangan tinggalkan aku. Oh, tumbuhan ajaib itu. Bobby meletakkan tumbuhan itu pada luka anak rusa. Tumbuhan itu serta-merta menyembuhkannya dan anak rusa itu pun sedar kembali. Dakos, aku telah mati? Tidak, engkau belum mati. Mengapa aku masih hidup? Karena aku telah menggunakan tumbuhan ajaib itu untuk menyelamatkanmu. Tetapi jika engkau memberikannya kepadaku, maka engkau harus kekal menjadi separuh rusa selamanya. Itu tidak menjadi masalah. Asalkan engkau hidup, aku tidak menyesal. Pada saat itu malaikat itu muncul kembali. Syabas, Bobby. Akhirnya engkau telah menunjukkan kebaikan, menolong orang lain tanpa memikirkan diri sendiri. Sebenarnya rusa betina dan anaknya adalah ciptaanku. Engkau telah menebus kesalahanmu, dan kini engkau boleh kembali menjadi manusia serta bersatu semula dengan keluargamu. Terima kasih malaikat, kerana mengurniakan beta pengajaran hidup ini yang menyedarkan beta kepada kebaikan. Kini, izinkan beta mengucapkan selamat tinggal. Akhirnya, Bobby kembali kepada ibu bapanya. Mereka sangat bersukacita kerana mendapat semula anak mereka. Sejak hari itu, Bobby tidak lagi menyakiti binatang. Pengajaran daripada kisah ini ialah kita tidak boleh membunuh binatang kerana mereka juga berhak hidup, sama seperti kita. Tamat.